Okey, sekarang dah tepat pukul 9. So kita akan mulakan 1 hour bio tuition kita pada minggu ini dan modul 4 bagi cikgu ya. Tapi kita dah bincang soalan tentang pembahagian sel pada minggu lepas. Okey, bersama dengan Cikgu Siti Mariam daripada SMJK Yok Puan. Ya. Untuk pengetahuan sebenarnya cikgu ialah pengganti sahaja. Cikgu Roshila pada malam ini tidak dapat bersama kita sebab adalah beberapa faktor ya. Termasuklah terlampau busy pada minggu yang lepas. Jadi tak ada masalah sebab tujuan kita hanya untuk cikgu-cikgu daripada sekitar sahabat berenam ini adalah untuk memberikan pengetahuan, memberikan kamu teknik. Okey. Kita cuba untuk setiap minggu. So cikgu rasa sayang juga kalau kita batalkan sebab hanya untuk 1 jam sahaja kita bersama dan kamu dapat teknik menjawab dengan betul dan untuk diaplikasikan ketika kamu menjawab soalan nanti. Jelas tak suara cikgu? Jelas. Jelas. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi cikgu nak ucapkan juga kepada cikgu Asyafa kerana itulah cikgu Asyafa yang membuatkan link untuk malam ni dan turut menyediakan cabutan bertuah kepada 3 orang pelajar yang kita akan pilih di hujung nanti dan juga kepada 2 orang pelajar yang aktif. So kena aktif malam ni. Okay, aktif ni bukan semata-mata untuk hadiah, okay? Tapi biar kamu dapat sesuatu, info ataupun ilmu pada malam ini untuk digunakan semasa peperiksaan nanti. Dan memanglah kita ada tajuk pembahagian sel, okay? Masih lagi berada di dalam tajuk pembahagian sel, tapi cikgu upkan sikit arah soalan iaitu kepada arah soalan aplikasi. Ya. Dan tadi pun ada pelajar yang mesej cikgu, cikgu ada ke soalan ni dalam kita belajar? Okay, ada ke dalam buku teks? So saya bagi tahu, okay, kita ada soalan berkenaan ini, buku teks muka surat berapa-berapa dan kita perlu tahu bagaimana nak menjawab soalan aplikasi iaitu satu soalan yang kita panggil sebagai soalan kebat. Ya. Okey, untuk soalan yang pertama ini, seorang peladang mahu menghasilkan pokok pisang dalam jumlah yang banyak dalam masa yang singkat untuk tujuan komersial. Okey, hint dia dekat sini ialah menghasilkan pokok pisang dalam jumlah yang banyak. Okey, jumlah yang banyak, boleh kita nak tanam anak pokok tak ada masalah. Kita boleh dapat jumlah yang banyak. Tetapi dalam masa yang singkat. Ya, mana kita nak cari anak pokok dalam masa yang singkat. Okay, so apakah caranya? Kan? A farmer wants to produce a large number of banana plants in a short time for commercial purposes. Jadi cikgu nak tanya kamu sebab ini ialah soalan aplikasi tentang pembahagian sel. So, ada soalan tapi untuk jawab soalan ini kamu perlu. So, kita nak tengok pelajar aktif ni daripada sinilah ya. Ya, apa yang kamu perlu buat? Okay, nampak ya? Type join.nearpod.com. Okay, type join.nearpod.com. Kemudian typekan kod ini 37JPH. Okay, cikgu ambil ni dan cikgu letakkan dekat komen. Boleh? Nanti kamu tekan je link tu. Oh, tak boleh.
Okey. Dah. Kamu boleh pergi ke ruangan komen dan masuk link yang cikgu berikan. Dan type kod dia 37JPH. So bila kamu dah type, kamu akan nampak muka surat pertama ni, muka depan dia. So sekarang ada, teacher nampak ada 2 orang yang join. Okay, Tahniah Iskandar, Tahniah Izzah. Okay, teacher bagi masa sehingga 9.10. 9.10 kita akan start quiz. Ya. Apa tak boleh masuk ah? Oh, tak boleh masuk. Pergi ke, tekan link tersebut, copy link. Okay, copy link, kemudian pergi ke Google biasa, Google Chrome biasa. Siapa yang tak boleh masuk direct, buat macam yang cikgu suruh ya. Copy link, kemudian pergi ke Google Chrome, paste link dekat sana, nanti boleh masuk insyaAllah. Okay, sekarang kita ada 6. So, kamu pun boleh tengok student list yang teacher paparkan dekat laptop. Ada 3 minit lagi untuk kamu join. Okey, sementara tunggu ya. Teacher teringat tentang kuis yang kita adakan setiap hari di Cyber Troopers group kan di Tele. Teacher tengok kehadiran bila teacher cakap okey kita akan mulakan kuis. Kehadiran 100 lebih ya. Tapi yang menjawab yang paling maksimum pun dalam 40 orang. Daripada 100 lebih tu 40 orang. Jadi teacher tertanya-tanya sama ada kamu hanya ingin melihat jawapan dan tak ingin mencuba ataupun kamu takut untuk mencuba sebab takut salah. Ya. So boleh ubah selepas ini. Bila kamu dah lihat soalan, cuba jawab. Tak apa salah pada masa sekarang. Salah itu penting supaya kamu boleh ubah semula. Okay, kamu tahu apa jawapan yang sebenar dan insya-Allah dia akan jadi ingatan yang kekal dalam fikiran kamu. Kamu akan ingat jawapan yang sebenar bila kamu dah cuba. Okey, apa kod dia? Kod dia ada dekat komen. Tiga 37 JPH. Okey, terima kasih Cikgu Syafa. Tolong up semula. Okey, so total sekarang 12. Kita tunggu 1 minit je lagi. Daripada sini nanti kita akan pilih pelajar yang aktif. Okey, siapa yang line slow tak ada masalah. Okey, kita akan bagi peluang kalau cikgu tanya nanti boleh jawab di grup. Okey, sekarang dah ada 17. Kalau tak boleh masuk juga tu line internet teruk ya Fiza? Ya Kak Laila. Sebab ada anak murid tu copy dekat Google Chrome tapi tak boleh masuk juga. Oh, tak boleh masuk juga. Mungkin sebab line lah ya.
Okey. Tak ada masalah, jangan risau. Ataupun kamu boleh type jawapan kamu. Siapa-siapa yang tak boleh masuk, nanti kamu type jawapan kamu di ruangan komen. Ya? Jangan risau. Okey, sekarang 9.10. So kita akan mulakan kuis yang pertama. Okey, kamu nampak dekat situ soalannya. Daripada soalan tadi, petani nak memperbanyakkan anak pokok pisang kan untuk dalam masa yang singkat. So pembahagian sel apa yang terlibat? Okey, C jawapannya no answer, B meiosis, A mitosis. Okey, boleh jawab sekarang. Yang ada boleh jawab ataupun yang kalau tak boleh masuk kamu boleh letak di ruangan komen. Apa jawapannya? Okay, Alia, Eliana dah jawab. Okey, bila dah jawab kita akan dapat lihat dekat sini jawapan masing-masing. Okay, terima kasih Akif, Maisara, Nadia. Okey, jawab di ruangan komen. Thank you. Bagus, semangat semua. Okay, cikgu nak bagi masa 1 minit lagi. 9.13 kita akan stop untuk soalan kuis ini. Pembahagian sel apakah yang terlibat di dalam soalan yang kita berikan tadi, yang cikgu berikan tadi ya. Penting kan masa, kita kena follow masa. Kalau kita drag lama nanti akhirnya tak dapat jawapan. Okey, mostly dekat sini 84%, bukan 84 orang ni ya. 84% jawab mitosis. Dan di ruangan komen keseluruhannya menjawab mitosis. Okey. Ada 8% yang jawab meiosis, ada juga yang jawab no answer. Okey. Okey, 9.13 dah. So jawapan sebenarnya ialah siapa yang dah masuk dekat Nearpod jangan keluar ya, biarkan je. Okay, jawapan yang sebenarnya ialah mitosis. Okey. So tahniah jawapan siapa yang menjawab soalan tadi, jawapannya ialah A iaitu mitosis. Tahniah. Okay, tepuk tangan untuk diri sendiri. So siapa yang salah boleh ingat selepas ini jawapannya ialah mitosis. Ya. Meiosis ni anak-anak paling mudah sebenarnya nak ingat. Meiosis gunanya untuk gamet sahaja. Sebab kat sini kita tak ada pun nak sentuh pasal gamet. Jadi cuba kamu fikir mudah macam itulah. Meiosis nak hasil gamet. Selain daripada nak hasil gamet, itu ialah kegunaan mitosis. Nak hasilkan jumlah yang banyak ke, untuk pertumbuhan ke, untuk pembiakan aseksual ke, itu semua mitosis. Faham tak? Faham. Okey, bagus. Okay, untuk 1A, nyatakan teknik yang boleh digunakan dan huraikan teknik ini. Okey. Yang ini yang cikgu rasa menjadi kebimbangan kamu lah. Macam mana nak teknik apa? Teknik. Tapi sebenarnya maklumat tadi, cikgu tanya pembahagian sel apa, itu dah ada markah untuk dalam jawapan kamu. Bila kata huraikan teknik ini, markah yang penting ialah kamu faham pembahagian sel apa yang digunakan. Itu dah berikan kamu satu markah. So macam mana cikgu nak bagi tahu ini tentang teknik ini ya. Kamu boleh rujuk buku teks tingkatan 4 muka surat 105.
Ya. Kat situ ramai pelajar yang menganggap bila kata aplikasi itu tidak penting. Dia just macam nak bagi info. Sebenarnya info tu info penting. Aplikasi terhadap pembahagian sel sama ada mitosis ataupun meiosis. So kat sini mitosis lah. Muka surat 105 itu ialah aplikasi mitosis. Ya. So kalau kamu baca dekat situ, tekniknya ialah teknik kultur tisu ataupun tissue culture. Okay. Dalam buku dia panjang sikit, teknik pengkulturan tisu. Ya. Okay. Kemudian so, macam manakah dijalankan? Okey, tu markah yang pertama. Tadi teknik kultur tisu tu kamu dah dapat markah pertama. So, macam mana dijalankan? Memang dia tak mention dalam buku teks kamu. Tapi dia ada tunjuk gambar. Dia letakkan benda tu di dalam bekas. Ya? So, bekas. Sebelum diletakkan dalam bekas, okay, kamu boleh ambil info ni. Kita panggil explant. Untuk tumbuhan, explant. Dan pengetahuan kamu telah ada tentang bahagian manakah yang menjalankan mitosis paling aktif dalam tumbuhan. Kamu dah belajar hujung pucuk dengan hujung akar ialah bahagian yang paling penting, paling aktif membahagi secara mitosis. Ini ialah pengetahuan kamu yang kamu kena applykan dalam soalan ini. Sebab tu nak soalan ni namanya soalan aplikasi. Ya. So tissue meristem. Sama ada kamu nak tulis explant ataupun tissue meristem ataupun hujung pucuk akar ataupun akar. Dua ni kamu dah belajar. Tissue meristem, hujung pucuk akar ni kamu dah belajar. Tapi dalam teknik kultur tisu kita panggil explant. So boleh antara ketiga-tiga ni boleh guna salah satu. Sebelum kita jalankan tissue culture, kita kena sterilkan dulu. Langkah pertama kita kena sterilkan dulu menggunakan hidrogen peroksida. Cikgu kalau tak ingat hidrogen peroksida, macam mana? So tak ada masalah kalau kamu tak ingat hidrogen peroksida. Cukup disterilkan sahaja. Yang penting ialah langkah dalam... Ya Intan, ada pertanyaan? Okey, tertekan tu. Okey. Jadi yang penting dalam ni ialah sehinggalah disterilkan. Ya, highlight. So, kamu nak guna, terpulang pada kamu. Disterilkan tu apa? Okey, pandai. Bagus. Disterilkan itu maksudnya kita nyah kumankan. Okey. Nak pastikan tiada mikroorganisma yang akan menghalang pertumbuhan. Ya? Okay, thank you. Terima kasih tanya soalan. Bagus tu. Okay, so ini terpulang nak tissue meristem ataupun hujung pucuk ataupun akar. Next. Ini yang diletakkan dalam gambar buku teks kamu. Dia diletakkan di dalam medium culture. Okay. Medium culture ini mesti mempunyai nutrien. Ya, untuk pertumbuhan sel ini. Dan selalunya medium culture ini dia di dalam piring Petri. Sebab tu dalam buku teks kamu dia tunjuk gambar piring Petri. Ya. Kemudian medium culture mengandungi nutrien dan hormon pertumbuhan. Okey, ini yang kita cakap tadi. Boleh explain tentang apakah kandungan yang ada di dalam medium culture ini, iaitu nutrien dan hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini perlu supaya kita nak rangsang pertumbuhan sel itu supaya dia berkembang. Bukan dia jadi semakin besar ya. Sebab dia akan menjadi daripada satu sel yang kita ambil itu akan menjadi lebih banyak. Itu fungsi hormon pertumbuhan. Ya, dekat sinilah yang teacher ataupun biasanya pemeriksa nak tunggu jawapan kamu.
Pembahagian berlaku secara mitosis. Di dalam teknik kultur tisu ini ataupun pengkulturan tisu, pembahagian secara mitosis. So dekat sini soalan itu ada berapa markah? Soalan itu ada berapa markah? 3. 3 markah. So you get 1 if you say about technique culture, tissue culture. Kemudian kamu beritahu bahagian manakah yang menjalankan kultur tisu itu. Dan yang ketiga kamu cakap tisu meristem itu akan membahagi secara mitosis. Kan? So, dekat situ kamu akan dah dapat 3 markah. Walaupun cikgu kita tak belajarlah medium culture, mengandungi nutrien dan hormon pertumbuhan. So jangan start fikiran kita untuk tak menjawab soalan ini. Ya, ada jalan dia kat situ. Pernah dengar pasal tissue culture tak sebelum ni? Pengkulturan tisu. Pernah dengar tak? Benar. Pernah kan? Okay, jadi dia ialah benda yang penting dalam biologi. Bagus Hakim. Okay. Kalau tak faham, kita cuba fahamkanlah malam ni. Ini je lah teknik dia. Ya, kultur tisu, apa yang digunakan, bahagian mana yang digunakan, okay? Kemudian di mana diletakkan selepas disterilkan. So apa kandungan dekat dalam medium tersebut. So explant membahagi secara mitosis. Okay, akhirnya selepas dia membahagi secara mitosis, dia akan membentuk kalus. Kalus ini ialah sekelompok tisu ataupun sel. Ya, yang telah membahagi tadi. So kita akan asingkan tisu-tisu tadi ke dalam bekas-bekas yang berlainan. So tisu itu akan berkembang menjadi anak pokok. Ini dia. So akhirnya kalus yang kita asingkan tadi, yang cikgu kata sekelompok tisu tadi, kita asingkan, kemudian kalus akan berkembang membentuk embrio. Embrio ni anak lah, anak pokok. Okay, ataupun kita panggil sebagai plantlet. Okay, dapat tak? Dapat teacher. Bagi pelajar yang susah nak ingat perkara penting tadi. Kultur tisu, tisu meristem, membahagi secara mitosis. So selamatlah jawapan untuk 3 markah kamu tu. Okay, teacher akan teruskan. So nyatakan 3 ciri tumbuhan yang dihasilkan melalui teknik ini. So ciri tumbuhan yang dihasilkan melalui teknik ini samalah dengan ciri sel anak yang terhasil daripada proses mitosis. So, siapa boleh bagi cikgu satu jawapan? Apakah satu ciri tumbuhan? Siapa boleh bagi satu jawapan? Cikgu nak dengar. Berani mencuba, bagus. Benih dia tumbuh seragam. Apa dia, Izzah? Ulang balik, Izzah. Benih dia tumbuh seragam. Tumbuh dengan seragam. Okey. Lagi? Ada jawapan yang lain? Berbuah dalam tempoh yang sama. Berbuah pada tempoh yang sama. Okey. Satu lagi? Kualiti buah lebih terjamin. Kualiti buah lebih terjamin. Okey, itu lebih kepada kepentingan. Okey, tahniah. Ada jawapan yang betul di situ. Okey, so kita lihat apakah ciri. Ciri dengan kepentingan, harapnya lepas ni kita boleh bezakan. Okey, kat sini ialah ciri. So apa ciri anak yang dihasilkan? Adakah dia sama dengan ibu? Contohnya macam tu. Sama tak dengan ibu? Kenapa? Kalau sama, kenapa? Itu ialah ciri. Okey, jadi jawapannya ialah dia mempunyai maklumat genetik yang sama dengan induk.
Okey. Ini salah satu. Macam mana kamu nak terangkan genetik dia sama dengan induk? Sama ada kamu cakap je terus terang mempunyai maklumat genetik yang sama dengan induk ataupun bilangan kromosom yang sama dengan induk ataupun genetik yang seiras dengan induk. Ini perkara yang sama. Tak perlu banyak-banyak. Ambil salah satu sahaja. Ataupun in English, we can say as have the same genetic materials or same number of chromosome as parents or genetically identical with parents. Okay? Paling senang saya rasa biasanya pelajar akan jawab yang ni lah. Genetically identical with parents. So dia mempunyai maklumat genetik yang sama dengan induk. Itu persamaan dengan konsep mitosis. Ini pun ialah aplikasi daripada apa yang kamu belajar tentang mitosis. Ni yang saya dengar Izzah cakap tadi. Okey. Semua pokok mempunyai daya rintangan terhadap penyakit yang sama. Okay, sebab dia mempunyai genetik yang sama, maka daya rintangan terhadap penyakit juga sama. Or they have the same resistance towards disease. Okay. Next, ini yang paling penting ataupun kegemaran pelajar lah kalau keluar tentang soalan mitosis. Mitosis berlawanan dengan meiosis, iaitu dia tiada variasi. They do not have variation among them. Ini pun ada dekat jawapan Izzah tadi. Tinggi yang sama ke, itu kita panggil sebagai rupa bentuk. Okay, rupa bentuk yang sama dengan induk. Okay, or phenotype sama dengan induk ataupun trait yang sama dengan induk. Same features, trait, phenotype with the parents. Okay, phenotype. So sama je. Semua dia tak ada variasi. Kalau kita kata buah yang sama, buahnya color merah semua. Pisang color ni lah kan, color kuning. Sebab itu bila kita nak buat tissue culture ni, kita pilih baka yang baik. Kan? Bila kita pilih baka yang baik, so anak-anak yang akan terhasil itu of course lah baka yang baik. Cuma kekurangannya dekat sini ialah dia mempunyai daya rintangan terhadap penyakit yang sama. Once satu pokok kena penyakit, semua pun akan kena penyakit yang samalah. Sebab daya rintangan terhadap penyakitnya sama. So ada soalan dekat sini tentang ciri? Tak ada. Okay, bagus. Okay, thank you. So, kita tengok soalan yang kedua. Rajah 2 menunjukkan karotip seorang individu yang menghidap sejenis sindrom. Okay. So, ini lagilah aplikasi yang lebih mendalam iaitu bila kita dah belajar tingkatan 5. So, shows a karyotype of an individual that suffer from a syndrome. So, ini ialah karotip. Bagi pelajar yang belum tahu, karotip ini ialah jujukan ataupun susunan kromosom yang menunjukkan, kalau bagi manusia ada 23 lah pasang kromosom. Okay. Jujukan kromosom yang lengkap bagi organisma yang kita susun. Ikut kromosom homolog dia ni. Ya. So ada lagi soalan quiz di sini. So patah balik kepada Nearport tadi. Kita tengok balik Nearport. Soalan yang kedua. Okey.
balik ni. Kadang-kadang itulah internet teacher ni macam tu lah. Tak boleh nak difahami sangat. Kadang laju, kadang perlahan. Tapi pelajar yang dah masuk, selalunya kamu dah nampak dah. Okay, fill in the blanks tu, kamu akan nampak pada paparan kamu sendiri. Yang teacher ada kat sini ialah classroom result sahaja. Okay, Izzah dah jawab. Izzah dapat skor 2/2. Ni yang dah jawab. Okay, yang tak berjaya tak perlu nak sedih. Kamu kena bangga kamu dah take part pada malam ini dan kamu belajar something pada malam ini. Okay? Okay, tahniah. Semua tahniah. Okey, yang tak boleh nak masuk, teacher boleh bagi soalannya iaitu berapakah bilangan kromosom bagi individu yang normal dan berapa pula bilangan kromosom bagi individu yang ada sindrom yang ditunjukkan pada karyotip tadi. So ada dua soalan dekat situ. Yang pertama, berapa bilangan kromosom bagi individu yang normal dan berapa bilangan kromosom bagi individu yang ditunjukkan karotipnya tadi, yang ada sindrom tadi. Okay, good. Bagus. Okay, bagus. Ya. Okey, maksudnya pengetahuan kamu dekat bilangan kromosom manusia ni sangat kukuh. Tahniah. Kamu tahu bahawa individu yang normal macam kita, dia ada 46 kromosom. Tapi individu yang ada sindrom tadi, okey, so cikgu akan pergi ke soalan sekarang. Okay, tepat jawapannya ya, Tania. So kat sini kalau tak tahu macam mana nak buat, kira lah. Okay, kira dekat sini. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Ya. Kalau ni dikira pasang ya, ini bukan kromosom lengkap, bukan. Ini satu kromosom. Ya. Ini kromosom yang kedua. Tapi dia disusun secara berpasangan ikut saiznya. Ya. So seterusnya macam itulah sehinggalah kamu nampak daripada besar sampailah susunannya paling kecil. Ya? Dan X besar semula. X memang kromosomnya lebih besar daripada Y. Nah, tapi sekarang dekat Y ini tak ada kromosom. Kosong. Itu yang kita panggil sebagai XO. Ya? Kalau biasa yang normal kita akan jadi XX. Maksudnya kita ada sepasang kromosom yang sama besar-besar ni. Ataupun XY kalau ada satu yang besar dan satu lagi yang kecil. So sekarang dia hanya hadir satu kromosom pada kromosom seks iaitu X sahaja. Y tidak dapat dikesan. Nyatakan jantina dan sindrom yang dihadapi oleh individu ini. Okey, siapa yang nak cuba? Sindrom Turner. Jantina ada perempuan. Jantina? Perempuan. Perempuan. Okay, good. Dekat sini, sebab apa kita kena juga nyatakan dia perempuan sebab dia tetap ada kromosom X di sini. Okay, kromosom seks ialah kromosom yang menentukan jantina seseorang individu. Kalau dia ada dua-dua ni, XY. Kalau dia ada satu lagi yang sama besar, okay, sama besar kat sini, maksudnya dia XX.
So kromosom ini adalah untuk menentukan jantina individu. So sekurang-kurangnya sekarang dia sudah ada satu kromosom X. So jawapannya adalah jantina perempuan dan sindromnya ialah sindrom Turner. Hati-hati dan tengok markah, juga tengok soalan. Dia ada 2 soalan di sini. Okay. So teacher tak nak kamu kita panggil apa? Careless. Benda yang kamu tahu tapi kamu careless baca soalan dan gagal untuk menyatakan salah satu jawapan. Okay, untuk terangkan kemungkinan yang berlaku semasa penghasilan gamet, tertekan pula. Okay, penghasilan gamet yang menyebabkan sindrom ini terjadi. Soalan ini adalah soalan yang sama dengan, bukanlah soalan yang sama, bentuknya sama dengan soalan yang kita bincang dah pada minggu lepas bersama dengan Cikgu Mariam. Okay, Hakim tanya macam mana nak bezakan dengan sindrom Down ya. Okay, sindrom Turner ialah sindrom yang berlaku pada kromosom seks. XY ini kita panggil sebagai kromosom seks. Kromosom yang menentukan jantina. Okay, dia ada 2. Sama ada, dia ada 2 jenis ya. Sindrom Turner dengan sindrom Klinefelter. Itu yang terjadi pada kromosom seks. Kalau sindrom Klinefelter dia akan jadi X, X, Y. Okay. Tetapi kalau kata sindrom Down nombor kromosom yang terdapat lebihan ini pada nombor ke-21. Okay. Dia tak jadi 2. Dia ciptakan berpasangan. Tetapi pada kromosom yang ke-21 ini kamu akan lihat ada 3. 3 bilangan kromosom pada kromosom yang ke-21. Barulah ini kita panggil sebagai sindrom Down. Down syndrome. Okay. Okay. So, kalau kamu belum form 5, kamu mungkin tak tahu lagi lah. Okay, tapi kalau form 5 memang kita akan belajar tentang ketiga-tiga jenis sindrom ni. Ya. Okay. Terangkan kemungkinan yang berlaku tadi. Ini ialah aplikasi kepada soalan pengetahuan kamu lah. Kat sini pula ialah gamet. Ini yang kamu nak kena bezakan dengan mitosis, penghasilan gamet. Maka apakah jenis pembahagian sel di sini? Siapa nak jawab? Meiosis. Bagus. Meiosis. Okay, so meiosis. Sebab kita ada keyword dekat sini, penghasilan gamet. So, jawapan kamu macam minggu lepas lah. Ya, anafasa 1 kromosom homolog. Kat sini, teacher just explain about anaphase 1. Tapi kalau kamu nak jawab tentang anaphase 2, tak ada masalah. Dia ada 2 kali. Okay, tapi anaphase 1 kena hati-hati sebab kamu kena mention kromosom homolog. Homologous kromosom. Okay, anaphase 2 pun boleh. Tapi kalau semasa anafasa 2, kromosom gagal berpisah lah. Okay, kromatik gagal berpisah ke kutub yang bertentangan. Ataupun cakap dia tak disjungsi kromosom berlaku. During anaphase 1, homologous chromosome fail to separate to the opposite pole or non-disjunction of chromosomes occurs. Okay, ini satu markah. Sebab apa dia gagal berpisah? Kemungkinan yang berlaku ialah gentian gelendung tidak terhasil. Okay, pada kromosom tersebutlah. Due to the spindle fibers do not form. Dan menyebabkan. Kat sini kamu tidak boleh kata berlebihan. Sebab
dia refer kepada sindrom Turner yang kamu lihat pada karotip tadi kurang. Kurang bilangan kromosomnya. Jadi jawapan kamu tidak boleh kata berkurang atau berlebihan dekat sini. Jawapannya mesti berkurang. Sebab rujuk kepada sindrom Turner. So the gamete has less one chromosome. Okay, next. Terangkan bagaimana sinar radioaktif boleh menyebabkan penyakit genetik ini. Okay. Yang tadi kira semula jadi. Okay, sinar radioaktif juga boleh menyebabkan penyakit genetik ini. Maksudnya sinar radioaktif ini terkena kepada ibu bapa. Ya, ibu bapa bayi yang menghidap sindrom itu dan menyebabkan bayi itu mendapat sindrom Turner. So macam mana sinar radioaktif ini can cause this genetic disease? Okay, jawapannya ialah menyebabkan mutasi kromosom berlaku. Okay, causes the chromosomal mutation occurs. Mutasi ada dua, mutasi kromosom, mutasi gen. Tapi bila kita kata kurang kromosom, kurang satu kromosom ataupun terlebih satu kromosom, kita kata mutasi kromosom. Ya. Gamet yang kekurangan satu kromosom, okey, yang tadi kita dah bagi tahu pada awalnya gamet itu kurang satu kromosom. Jadi apabila gamet yang kurang satu kromosom ini bersenyawa dengan gamet yang normal, so gamet normal, kamu kena ingat meiosis dia akan jadi separuh ya. Okey, gamet normal dia ada 23 kromosom, separuh, okey, daripada 46 ada 23. Yang kekurangan ni pula dia jadi 22. Okey, gamet yang kekurangan satu kromosom bersenyawa dengan gamet yang normal. Gamet with less one chromosome fertilize with the normal gamet dan menyebabkan terhasilnya zygote. Pentingnya dekat sini zygote. Ya. Gamet dia akan jadi zygote. Ya. Yang mempunyai, so kamu plus sahajalah 22 plus 23 and then you get 45. Zygote yang mempunyai 45 kromosom. Ataupun refer kepada karyotype tadi, zygote itu mempunyai hanya satu kromosom X sahaja. In English, produce a zygote with 45 chromosomes or zygote with only one chromosome X. So pilih mana jawapan yang kamu boleh terangkan. So keywordnya yang teacher dah highlight ini. Mutasi kromosom berlaku akibat sinar radioaktif. So persenyawaan yang berlaku dia akan menyebabkan zygote itu mempunyai 45 kromosom. Jelas tak? Jelas teacher. Okey. Jelas. Okey, harapnya nanti kalau ada soalan tentang aplikasi ini, kamu boleh jawab dengan baik. So seterusnya, kita pergi kepada soalan bahagian B iaitu soalan esei. Diagram 3 menunjukkan, Raja 3 menunjukkan daging buatan makmal yang dijual di Singa ni. Sina pula. Okay, Singapura. Diagram 3 shows meats produced in the lab sold in Singapore. Okay, kita tengok dekat sini iklan. Singapura menjadi negara pertama membenarkan penjualan daging buatan makmal. Okay, kita pergi ke last quiz untuk malam ni. Cik Fiza, sorry ganggu. Ya, boleh. Sementara nak masuk ke soalan 3, saya dah sharekan link pendaftaran untuk malam ni. Boleh isi sekejap. Sementara tunggu, sementara masuk ke soalan 3 ya. Boleh. Terima kasih Cikgu Syafa. Okey, siapa yang
belum lagi mendaftar, kamu boleh mendaftar untuk cabutan bertuah malam ni. Ya. So sementara tu cikgu akan buka dulu quiz yang last ni. Okay, namanya Time to Climb. So, kamu nak climb yang mana? Nak Himalaya, space, underwater? Ada ke climb underwater? Okay, kita try lah underwater. Kita naik space lah. Okay, selepas kamu isi pendaftaran, terus join. I'm waiting for the players to play this quiz. Okay, Eliana dah join. Kamu boleh pilih avatar kamu Yang mana yang kamu, ni ada banyak dekat situ. Boleh pilih. Wah. Ada 2 bear, ada 2 panda. Yang laki nakal-nakal ya, musang ada. Apa tu? Okay, kita akan mula pada 9.47. Itu apa? Katak ke? Ke kura-kura? Okey. So 9.47. Ada lagi yang nak join? Oh, Alia, sotong. Okay, so teacher teruskan dengan soalan. Okay, siapa yang ada di situ, kamu boleh tengok soalan dekat tepi. Kamu memang akan nampak soalannya. Okay, siapa yang tak boleh nak join, tengok kat sini ya. Apakah teknik yang terlibat? Okay, boleh tekan dekat ni. Apa soalannya tadi ya? Teacher lupa sebenarnya. Oh. Okay, teknik apa yang terlibat untuk menghasilkan daging tadi? Siapa yang ni boleh letak dekat komen. Siapa yang tak boleh join, kamu boleh letak dekat komen. Apa teknik yang terlibat untuk menghasilkan daging dalam makmal? Okay, dah ada yang jawab ke? Oh, macam mana nak join tu? Ni. Tadi, kamu boleh join. Okay, pengkulturan in vitro, kultur tisu. Okay. Kamu boleh join yang... Ya. Silap teacher tak join awal-awal tadi dekat phone. Ada yang dah siap jawab ke? Dah habis teacher gamenya. Oh, ya. Memang habis je. tak apa. Memang macam ni ya. Teacher pun dah test malam tadi. Teacher buat, teacher yang dah habis jawab kat sini tak muncul lagi. Okey, tak apa. Nanti yang overall leaders nanti kita akan tengok kemudian. Ya, dia akan muncul kemudian. So kita teruskan dulu dengan soalan tadi.
Okay, bagus-bagus. Yang dah jawab tahniah ya. Menunjukkan daging buatan Mak Amal yang dijual di Singapura. Okay, terangkan teknik yang digunakan dalam penghasilan daging. Okay, teknik yang digunakan dalam penghasilan daging ini sama sebenarnya. So, siapa yang jawab tadi teknik kultur tisu? Jawapannya betul ya? Okay, pengkulturan in vitro ya. Kalau kamu ada pelajar yang jawab pengkulturan in vitro, kita just senang je tengok balik buku teks. Ada tak dia nyatakan pengkulturan in vitro? Teacher tahu in vitro tu memang kita gunakan macam IVF, in vitro, tapi dia tak mention di dalam kamu punya buku teks ini muka surat 105. Okay? So yang kita gunakan ialah teknik pengkulturan tisu. Itu sahaja. Pengkulturan ataupun pengkulturan tisu. Teacher stop sharing ke? Oh, ya ke? Teacher, sorry. Kalau ni, teacher ada je ni. Oh, kamu tak nampak ya? Sorry. Sekejap, kita tengok balik. Okey, dekat situ. Teacher terkeluar. Terima kasih yang bagi tahu. Okay, nampak ni yang teacher nak cakap tadi. So pemenangnya ialah Nurin Nafisah pertama. Yang kedua ialah Eliana yang kedua. Yang ketiga ialah Sofia. Ni ialah mata kamu. Okay, tahniah. Okay, tak apa. Yang tak masuk, tak dapat nak masuk, tak kisah. Tak apa. Boleh cuba lain kali. Kita teruskan dengan slide tadi. Teknik kaca tisu, nampak kan? Okey, sel stem. Untuk teknik ini, sel stem ataupun sel otot ataupun sel sum-sum tulang diekstrak. Dalam bahasa Inggeris, stem cells or muscle cells or bone marrow cells are extracted. Ataupun cultured pun boleh. Kata tugas bagi kultur tisu, dikulturkan. Boleh. Okay, next. Sama macam kamu explain tentang kultur tisu bagi tumbuhan tadi. Ia akan dimasukkan ke dalam medium kultur. Okay. So kalau kamu nak mention medium kultur itu mempunyai nutrien, mempunyai hormon. Hormon tak sesuai untuk daging. Nutrien lah. Dan yang paling penting ialah sel membahagi secara mitosis. Ya. So tisu apa yang diambil? Boleh sel stem, sel otot. Sel otot kita tahu memang daging tak berasal daripada otot. Jadi kita gunakan sel otot untuk menghasilkan daging. Okey, dan sel yang diambil tadi apabila dia telah membahagi secara mitosis, dia akan membentuk tisu daging. Forming meat tissues. Ini memang diberikan di dalam buku teks kamu. Ya. Teknik pengkulturan menggunakan sel stem daripada haiwan yang kemudiannya dikulturkan di dalam makmal untuk menghasilkan daging. So,
Kat sinilah mention jawapan. So jawapan ni bukan dibuat-buat. Tapi ada di dalam buku teks. So any 4 marks here. Kat sini ada 5 points. So any 4 marks. Okay, boleh teacher pergi. Ada ke lagi soalannya? Okay, ada. Terangkan kesan buruk dan kesan baik dan kesan buruk penggunaan daging buatan makmal. So, ini ialah more kepada bukan menganalisis dah, dia lebih lagi. Iaitu bukan mencipta. Bukan apply, kamu menganalisis, sorry. Okay, tadi kamu apply your knowledge about daging buatan. Sekarang ni kamu menganalisis sendiri. Walaupun kita tak pernah jumpa lagi daging ni, tapi kita tahu mesti ada baik dan buruknya. Ya. So antara kesan baiknya ialah kita tidak perlu membunuh haiwan. No need to kill the animal. Kalau benda ni proses ini berlaku dengan jayanya, daging boleh dihasilkan secara besar-besaran, so kita tidak perlu membunuh haiwan. Okay. So fikir secara logik lah apa dia punya kesannya. So bersih kerana dihasilkan di makmal. Okay. Secara amnya kamu tahu untuk teknik pengkulturan ini, daging itu perlu disterilkan. Ya, sebab itu dia bersih. Tak boleh ada contamination yang akan menyebabkan mitosis itu tidak berjaya. So, bila tidak ada keperluan untuk membunuh haiwan, jadi kita tidak memerlukan kawasan yang luas untuk menternak. Okay, so no need a big area for land for animal farming. Soalan-soalan ini adalah soalan yang, soalan daging buatan makmal ini ialah isu yang baru. Tapi soalan ini pernah keluar tentang klon, tentang kultur tisu, okay, pernah keluar dalam soalan SPM sebelumnya. Okay, so, teacher adalah rujuk skema. Ya, terangkan kesan buruk dan kesan baik. Soalan yang berlainan tapi jawapannya hampir sama. Boleh mengawal kualiti daging. Of course, macam kita pilih tadi, untuk buat pengkulturan tisu, kita akan pilih sel ataupun tisu yang baik. Okay, berkualiti. So, kita boleh mengawal kualiti daging menggunakan teknik ini. Ya. So, can control the quality of meat. Dan, kalaulah dia boleh dibuat dengan cepat dan dengan banyak, dia boleh memenuhi keperluan makanan bagi seluruh manusia lah. Ya. Can fulfill food demand. Ya, ataupun membolehkan keperluan ataupun bekalan makanan yang mencukupi. Ya. Boleh membekalkan makanan yang mencukupi. Okay, apa kesan yang tak bagusnya? Dia tiada variasi. Sebab kita semua pilihkan kita pilih kualiti daging yang elok sahaja. So, itu sahaja jenisnya. Ya, so tiada variasi daripada penghasilan daging tadi. Secara mitosis tadi. Yang kedua, jika satu penyakit baru muncul, kesemua daging yang dihasilkan akan dijangkiti. Ataupun rosak. So walaupun kalau kita hasilkan benda ni secara banyak, tapi kalaulah tiba-tiba dia contaminate satu dan rosak, dia akan menyebabkan keseluruhan daging tadi akan rosak. So jadi pembaziran pula di sini. Ya? If new disease appears, all meats produced will be infected or destroyed. Ni yang paling isu yang biasa pelajar akan tahu. Ya? Gen yang terdapat di dalam daging buatan tadi mungkin mengaktifkan sesetengah gen manusia yang boleh menyebabkan kanser. Ya?
Gene in the meat may activate certain human gene to cause cancer. Okay, ini juga selalu dibangkitkan. Okay, baru sahaja 2-3 hari lepas memang ada isu tentang penggunaan daging buatan makmal ini kita tidak benarkan dijual di Malaysia. Ya, sebab kita masih membincangkan tentang etika dari sudut pandangan agama. Kita ada berlainan agama kan, so semua kena ambil kira pandangan agama masing-masing dan dari segi status halal. Ya. So perbalahan tentang isu etika agama halal ini pun ada di dalam jawapan. Boleh dibenarkan di dalam jawapan kamu. Okay, so ada soalan? Teacher, kalau cakap tiada khasiat, Apa dia? dagingnya tiada khasiat. Tiada khasiat. Oh, okey. Kalau kita kata tiada khasiat, kita dah pilih daging yang berkualiti. So kita tahu daging yang dah berkualiti itu gennya, strukturnya ataupun kandungan khasiatnya memang ada. Cuma kita perbanyakkannya. Okay, so jawapan untuk khasiat tu tak boleh diterima. Okay? So dekat sini ada kesan baik dan buruk. So biasanya pelajar akan tanya berapa nak bagi baik, berapa nak bagi buruk, kena seimbang ke? Okay, sekurang-kurangnya mesti ada salah satu kesan yang kita nak. Okay, contohnya kamu fikir banyak kesan baik. So kamu tak bolehlah nak listkan ke 6 itu kesan baik. Sebab soalan tanya juga bad effect dia. So mesti ada satu ataupun dua bad effects yang kamu kena beritahu tentang penggunaan daging buatan makmal ini. So ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain, cikgu nak serahkan kepada Cikgu Syafa untuk kita buat cabutan bertuah. Tak ada teacher. Okay, thank you Wani. Pelajar lain ada? Tak ada. Ada teacher. Okay, good. Okay, jom cikgu serahkan kepada Cikgu Asyafa untuk buat cabutan malam ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung dengan sesi untuk cabutan bertuah. Okay, sini saya share screen. Saya harap ramailah yang dah ni ya, yang dah daftar. Kat sini saya tengok ada, kalau dekat dalam saya punya ni baru ada 51 orang. Okay, jadinya kita full screen. Okay, untuk cabutan yang pertama. Okay, saya tak sempat nak setting lagu-lagu. Kata ada keluar lagu kan, selalu kamu tengok kan. Ni mana ada lah ya. Okay, so pelajar bertuah malam ini daripada Batu 38, sahabat bernama Muhammad Hafiz Iskandar. Okay, Muhammad Hafiz Iskandar. Nanti cikgu akan hubungi awak. Tahniah diucapkan. Okay, kita remove Hafiz. Okay, sebelum tu kejap cikgu nak kena copy mana-mana kejap ya. Saya letak dekat Cikgu Fiza lah. Sekejap. Tak apa, Cikgu Fiza tolong copy. Saya dah dah copy dah tadi tapi screenshot copy kejap. Mana Kak Fiza? Okay, tak apa. Kak Fiza dah screenshot dah. Dah. Okay, Okay. dah. So saya teruskanlah. Saya teruskan dengan pelajar yang bertuah nombor 2. Okay, kita tengok siapa yang bertuah pada malam ini. Okay, pelajar yang bertuah pada malam ini iaitu Nur Aliana Najwa binti Fairul Azman. Okay, daripada SMK Datuk Mustafa. Okay, Kak Biza tolong screenshot Okay, seterusnya. Okay, yang ketiga. Okay, last ni, kena doa lebih sikit. Kita dah ada Sambatu 38 daripada Datuk Mustafa. Okay, satu lagi.
SMK Bagan Terap, Nur Eliana Syafika. Okay, Nur Eliana Syafika. Sekejap. Dan untuk pelajar yang aktif pada malam ini, untuk pelajar yang aktif pada malam ini, macam mana ya? Cikgu Hafizah dah ada nama pelajar yang aktif ke? Salah seorangnya ialah Nur Izzah. Nur Nur Izzah Izzah yang daripada sekolah mana ya? salah seorangnya Nur Izzah. Izzah binti Abdul Razak tu ke? Ya, saya. Okey, rasanya tu kita tak payah cabut dah lah. Kita masuk nama Ya. je lah. Okey. Nurul Izzah. Dan satu lagi. Okey, saya minta Cikgu Nur Hafizah lah yang umumkan. Okey, pelajar aktif malam ni seorang lagi. Pelajar yang paling awal masuk tadi iaitu Nur Alia Batrisha rasanya. Betul tak Alia Batrisha kan yang paling masuk awal tadi? NUR. Nur Alia Batrisha ada? Nur Alia Batrisha ada tak? Kalau ada, respon sikit. Kod dia paling awal tiba-tiba tak ada. Ada? Ada cikgu. Okey, Nur Alia Batrisha dari sekolah mana? SBPI Sabak Bernam. SBPI dari Sabak Bernam. Sekejap. Nur Alia Batrisha. Macam mana cikgu nak ambil nombor kontak awak ya? Nanti PM cikgu boleh? Cikgu ada dekat dalam grup. Ataupun cikgu Fiza. Ada dekat dalam grup Bio Cyber Trooper. Boleh cikgu. Alia dengan Izzah. Izzah ni cikgu kenal lah. Alia Batrisha ni cikgu tak kenal. Okay. So kita ada lima orang pelajar bertuah pada malam ni. 3 daripada cabutan bertuah dan 2 adalah pelajar aktif pada malam ini. Dan saya harap pelajar-pelajar lain pun akan aktif lah untuk slot akan datang. Okay, saya serahkan semula kepada Cikgu Fiza. Okey, terima kasih Cikgu Syafa. Kita dah tak ada apa untuk malam ni. So Cikgu nak ingatkan semula, kita akan ada pre-test, bukan pre-test, ujian. Sebab kamu dah buat soalan kuis yang macam Cikgu cakap tadi sebelum ni, kamu dah buat lebih daripada 300 soalan objektif. So kita nak tengok apakah hasilnya, ada tak peningkatan daripada soalan yang kamu buat setiap malam Isnin sehingga Jumaat. So, kita nak tengok ada peningkatan ke tak. Ujian itu akan dijalankan pada 31 Ogos nanti. Okay. Dan next week kita ada seorang cikgu yang sangat berpengalaman untuk bersama dengan kita, 1 hour bio tuition juga, iaitu Cikgu Marsifah. Ya, untuk bincangkan soal bab 7. Okey, mana-mana soalan yang ada pada bab 7 nanti kita akan bincangkan pada minggu hadapan bersama dengan Cikgu Marsifah. Okey, itu sahaja. So stay tune untuk minggu depan pula. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih teacher. Terima kasih. Terima kasih, teacher. Terima kasih teacher. Sama-sama. Terima kasih teacher. Sama-sama. Terima kasih teacher. Sama-sama.